Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar semua? Jadi semua berada di rumah, stay at home. Tapi macam-macam mana pun belajar, tetap kena belajar. So hari ini cikgu akan sentuh tajuk pendidikan seni visual, iaitu tajuk 4, tajuk bentuk. Okey, cikgu akan beri panduan berdasarkan kepada PowerPoint. Okey, jadi anak-anak boleh tengok PowerPoint ni. Okey, objektif yang kita nak capai ialah memahami unsur bentuk. Habis dia belajar, anak-anak kena boleh memahami unsur bentuk. Seterusnya, boleh mengeksplorasi dan aplikasi unsur bentuk untuk kukuhkan pemahaman. Seterusnya pula, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber. Dan juga menghayati hasil karya seni visual. Okey, kita pergi kepada slide kita, tajuk bentuk. Okey, first kita akan tengok definisi bentuk. Bentuk mempunyai jisim dan isi padu. Dan bentuk juga mempunyai lebih daripada 2 permukaan. Boleh jadi 2 permukaan, boleh jadi 3 permukaan, boleh jadi 4 permukaan. Baru kita panggil bentuk. Jadi kita boleh tengok contoh. Sini cikgu sediakan satu bakul. Contoh bakul ni. Okey. Kalau kita tengok bakul ni, kita tengok dia mempunyai lebih daripada 1 permukaan. Ni 1 permukaan bahagian atas, ni satu lagi permukaan keliling dia dan satu lagi permukaan bawah. So dia mempunyai lebih daripada 2 permukaan. Okey, seterusnya kita tengok jenis bentuk. Sebenarnya bentuk ni boleh dibahagikan kepada 2 jenis. Yang pertama bentuk konkret, iaitu bentuk konkret ni dia 3D. Dia boleh disentuh, boleh dilihat dan boleh dipegang. Boleh disentuh, boleh dilihat dan boleh dipegang. Manakala bentuk ilusi pula, dia ilusi dalam bentuk gambar. Dia hanya boleh dilihat, berbentuk 2D, hanya boleh dilihat. Kita boleh tengok berbagai jenis lukisan. Contohnya lukisan buah-buahan, lukisan potret, nampak real. Tapi sebenarnya kita cuma boleh lihat saja. Okey, seterusnya. Seterusnya kita akan tengok pula bentuk di alam semula jadi. Bentuk di alam semula jadi ni ialah bentuk yang kita boleh tengok di sekeliling kita. Tapi bukan kita buat, Tuhan yang buat. Okey, bentuk ni contoh, cikgu bagi contoh kat sini ada bentuk burung. Kita tengok burung, bunga, cantiknya bunga. Oh, sedapnya durian. Durian. Okey, seterusnya ini bentuk di alam semula jadi. Kita boleh juga tengok bentuk objek buatan manusia. Contoh yang kita pakai hari-hari, kasut. Okey, kasut yang kita pakai hari-hari ni adalah contoh bentuk yang manusia buat. Jam tangan, rumah cantik pun manusia buat dan dia adalah bentuk buatan manusia. Okey, seterusnya kita boleh tengok bentuk juga pada karya seni visual. So contoh yang cikgu bawa kat sini ialah pasu, arca dan juga satu lagi ni pun arca juga dalam bentuk ukiran. Okey, ini adalah contoh-contoh bentuk yang merupakan karya seni visual yang dihasilkan oleh penggiat seni. Okey, seterusnya kita tengok fungsi bentuk. Okey anak-anak, untuk fungsi bentuk ni, dia ada 3 fungsi. Kita ada 3 fungsi bentuk, iaitu yang pertama, kalau bentuk tu merupakan arca, kita boleh tengok arca tu dari pelbagai arah. Kita boleh tengok daripada arah depan, kita boleh tengok daripada arah belakang, kita boleh tengok dari arah tepi. Okey, tu arca. Dan seterusnya, arca ni juga dia boleh memberikan pengalaman estetik. Dia boleh memberikan pengalaman estetik. Kalau kita tengok contoh ni daripada besi, dia jadikan arca berbentuk kuda. Okey, jadi daripada besi jadi arca bentuk kuda ni, kalau besi mungkin dia tidak berapa bernilai tinggi. Tapi bila dia jadi bentuk kuda, nilai dia menjadi lebih tinggi. Dan seterusnya, yang ketiga ialah dia boleh memberi kesan realistik pada karya, terutama karya
2D. Okey, untuk karya 2D, contoh yang cikgu bagi pada slide ni, PowerPoint ni, kita ada gambar buah manggis. Seronok tak? Sedap tak buah manggis? Sedap kan? Okey, buah manggis ni, gambar ni pun nampak sedap. Okey, buah manggis ni, bila kita lukis semula, dia menjadi karya 2D. Dia menjadi karya 2 dimensi. Menggunakan kesan cahaya dan bayang, dan dia memberi kesan realistik pada karya. Kita nampak je buah yang lukis mungkin pun kita rasa sedap. Sebab dia memberi kesan realistik. Nampak macam benar-benar buah yang ada. Gambar yang cikgu bagi ni, cikgu nak nampakkan gambar lukis, jadi cikgu buat dalam bentuk hitam putih. Tapi kalau gambar ni, kita ambil dan kita lukis semula dalam bentuk dan dalam warna yang sebenar, kita akan nampak dia sangat real. Okey, seterusnya Alhamdulillah kita dah habis berkenaan dengan fungsi bentuk, dan sekarang kita pergi kepada teknik penghasilan bentuk. Kita pergi kepada teknik penghasilan bentuk. Okey, sampai sekarang anak-anak boleh ikut tak ada masalah. Kalau ada masalah, tak berapa faham, tak ada masalah juga. Boleh berhentikan dan tengok semula. Lagi banyak kali anak-anak tengok video ni, anak-anak lagi faham. Dan selain daripada tu, anak-anak juga boleh gunakan buku. Buku Pendidikan Seni Visual tingkatan 1. Buku Pendidikan Seni Visual tingkatan 1 ni, anak-anak boleh gunakan buku ni untuk menambah kefahaman. Apa yang cikgu buat di sini adalah cikgu cuba ringkaskan apa yang dalam buku untuk memudahkan anak-anak faham. Okey, kita tengok teknik penghasilan bentuk. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Teknik penghasilan bentuk. Okey, teknik penghasilan bentuk ni ada banyak. Ada banyak. Okey, kita tengok slide yang cikgu dah buat. Teknik penghasilan bentuk. Kita ada teknik penghasilan bentuk untuk bentuk konkret, dan kita ada teknik penghasilan bentuk untuk bentuk ilusi. Okey, kita tengok yang konkret dulu. Okey, kat sini gambar, sila rujuk pada gambar yang cikgu dah lampirkan, dan gambar ni menunjukkan teknik luahkan. Teknik luahkan ni kita guna pada sabun. Daripada sabun seketul yang tak ada apa-apa, kita gunakan teknik luahkan sehingga kita boleh nampak ukiran pada sabun ni. Okey, kemudian yang kedua ialah anyaman. Okey, teknik anyaman seperti yang anak-anak dapat tengok daripada gambar yang ada. Okey, selain daripada tu, teknik penghasilan bentuk konkret juga kita boleh tengok daripada lipatan. Anak-anak selalu tengok sama ada dalam TV ataupun main dengan kawan-kawan buat origami, betul? Origami bentuk burung, origami bentuk katak, origami bentuk baju, dan macam-macam lagi, bentuk dinosaur pun boleh buat. Dan ini sebenarnya teknik lipatan. Okey, dan seterusnya kita boleh tengok di mana-mana juga teknik penghasilan bentuk konkret melalui ukiran. Okey, seterusnya kita pergi kepada bentuk ilusi. Okey, bentuk ilusi tadi kita dah bincangkan sebelum ni. Bentuk ilusi ni adalah bentuk 2D ataupun 2 dimensi. Bentuk 2 dimensi ni kita cuma boleh tengok menggunakan deria penglihatan kita, tapi kita tak boleh pegang. Kita cuma boleh nampak sahaja. Jadi, teknik untuk hasilkan bentuk ilusi ni ada beberapa. Okey, sila rujuk pada PowerPoint yang cikgu bagi. Yang pertama, bentuk gurisan. Okey, bentuk gurisan ni sebenarnya pada lukisan tu kita dah warnakan dengan crayon. Kemudian daripada yang kita dah warnakan tu, kita menggunakan objek tajam, kita guriskan dia sehingga dia jadi bentuk yang kita nak. Dan bentuk tu nampak bentuk sebenar, nampak real. Okay, itu kita panggil teknik gurisan. Seterusnya kita ada lukisan yang kita lukis. Okay, yang kita lukis seperti gambar buah-buahan yang cikgu pamerkan di sini. Okey, bentuk ilusi. Seterusnya bentuk ilusi yang lain juga kita boleh dapat menggunakan teknik collage. Cikgu rasa collage ni tak asing bagi anak-anak sebab di kelas
pendidikan seni visual, sejak sekolah rendah lagi anak-anak sudah didedahkan dengan teknik collage, yang mana kita gunakan kertas dan kita tampalkan kertas tersebut pada kertas lukisan kita. Mungkin yang kita tampal tu kertas, mungkin plastik, mungkin objek-objek lain macam butang atau sebagainya. Semua kita boleh buat. Cuma cara dia ialah kita tampalkan dia. So itu kita panggil collage. Dan satu lagi teknik yang kita boleh gunakan ialah teknik tone warna. Okey, melalui teknik tone warna ni kita akan lukis lukisan yang kita kendaki, dan kita menggunakan teknik bayang. Kita menggunakan kaedah pencahayaan dan bayang, sehingga dengan kaedah pencahayaan dan bayang yang kita pilih tadi, objek yang kita cuba pamerkan nampak sangat real, nampak sebenar. Seperti objek sebenar. Okey anak-anak, cikgu rasa untuk tajuk bentuk, kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi kita akan jumpa lagi untuk tajuk seterusnya dalam pendidikan seni tingkatan 1. Dan jika anak-anak suka kepada apa yang cikgu buat, anak-anak jangan lupa like dan subscribe video ini. Kita jumpa lagi di siri akan datang. Bye.